أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqah Rasulullah. Amma ba'd. Pada semua muslimin muslimat barisan AJK Masjid, hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama dan terutama, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, inayah, peluang yang Dia bagi dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk sama-sama kita mendengar sedikit perkongsian ringkas, tazkirah ringkas sebelum kita menunaikan fardu isyak dan juga tarawih sebentar lagi. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat, kita akan teruskan dengan slot Selangor Bertadabbur, yang di mana fokus untuk tahun ini adalah perihal untuk membincangkan berkaitan takwa. Jadi sebelum itu, alhamdulillah kita dah sampai dalam 10 Ramadan yang kedua, yang di mana alhamdulillah selama ini kita dah istiqamah berpuasa, bertarawih, beribadah dalam 10 malam yang pertama, dan sekarang kita masuk malam yang ke-13. Dan mudah-mudahan semangat kita, keazaman kita, himmah kita dapat diteruskan sehingga penghujung bulan Ramadan. Jadi sebab itu saya suka untuk kita samakan bulan Ramadan ni ibarat charger telefon kita. Telefon kita ni yang kita guna setiap hari, kita guna tanpa henti. Akhirnya malam sebelum tidur kita kena charge supaya dapat guna balik pada hari esok. Macam itulah kita sepanjang tahun ni. Bulan Ramadan tahun lepas kita dah all out, kita dah beribadah, mengaji, baca Quran dan sebagainya. Dan selepas tu 11 bulan selepas tu mungkin kita ada tergelincir, tersilap, terleka sebentar. Jadi pada bulan Ramadan ni lah kita kembali, kita nak charge balik diri kita, charge balik keazaman kita dan semangat kita. Jadi bila sebut tentang bulan Ramadan, Allah sebut dalam ayat tadi yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebut, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan pada umat terdahulu. Kenapa? Apa tujuan kita berpuasa? Apa tujuan kita menyambut Ramadan? Tujuannya Allah sebut, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu objektif dia. Itu tujuan dia. Kita kalau buat satu perkara mesti ada tujuan. Kalau kita buat mesyuarat, contoh mesyuarat AJK Masjid, mesti ada tujuan ataupun mesti ada dia punya agenda nak dicapai. Macam tu juga kita. Kita berpuasa ni Allah dah tetapkan awal untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi nak jadi orang yang bertakwa ni, macam mana kita jadi orang bertakwa? Takwa tu apa? Kita tak boleh jadi orang bertakwa kalau kita tak tahu takwa tu apa. Sedangkan takwa ni setiap hari Jumaat khatib sebut, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Aku menasihatkan diri aku dan ke kamu untuk bertakwa kepada Allah. Jadi takwa tu apa? Kita sebut hari-hari, jadilah orang yang bertakwa, jadilah orang yang takwa, kena ada sifat takwa dan sebagainya. Jadi takwa tu apa? Kalau kita buka dalam kitab-kitab, tengok pandangan-pandangan ulama, ada banyak sangat definisi takwa. Ada ulama sebut takwa ni adalah membuat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu yang paling simple. Tapi saya suka untuk ambil pandangan ataupun pengertian ta'rifan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab apa Sayyidina Ali sebut takwa ni dia ada 4 ciri. Yang pertama, orang-orang bertakwa ni dia mesti ada rasa al-khauf minal jalil.
takut kepada Allah. Tu sifat yang pertama orang bertakwa. Dia kena takut. Kalau dia tak takut nak buat apa yang Allah larang, maksudnya dia tak ada rasa takwa. Beza takut kepada Tuhan, takut kepada Allah dengan takut pada makhluk ni, pada manusia dan sebagainya, dia ada beza. Kalau kita takut kepada haiwan buas. Kalau kita rasa kita takut kepada binatang-binatang buas dan sebagainya, orang jahat dan sebagainya, kita akan rasa nak menjauhkan diri daripada orang-orang tu. Rasa nak menjauhkan diri daripada haiwan-haiwan buas tu. Tapi bila kita sebut kita takut kepada Allah, beza je kita nak rasa dekat lagi kepada Allah. Tu beza takut kepada Allah, takut kepada makhluk. Bila kita sebut aku takut kepada Allah, maksudnya kita akan buat sedaya upaya apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Itu takut kepada Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa, dia mesti amal bitanzil. Mesti beramal dengan at-tanzil, iaitu Al-Quran dan Sunnah, beramal dengan wahyu. Bila dia sebut aku bertakwa kepada Allah, aku ni orang bertakwa, tapi tak amalkan apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh dia tak buat. So ini tak cukup ciri-ciri dia. Sebab orang bertakwa mesti beramal dengan apa yang Allah suruh. Cuma saya suka tekankan bila kita sebut beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, kita mesti tambah lagi kat belakang tu, beramal dengan Al-Quran dan Sunnah dengan kefahaman yang betul. Sebab hari ni cabaran kita berbeza. Dahulu kita berlawan, kita berhujah dengan orang-orang yang menolak Al-Quran, yang kata okey, aku tak percaya Al-Quran dulu, zaman-zaman dulu. Tapi sekarang ni orang-orang zaman sekarang dia dah hebat. Orang yang lawan kita hebat. Kita berhujah dengan Al-Quran, dia orang pun berhujah dengan Al-Quran, berhujah dengan hadis dan sebagainya. Dan dulu kalau kita tengok orang-orang jahat dibunuh orang. Tapi hari ni orang-orang jahat dibunuh orang dengan hujah-hujah pada Al-Quran dan Sunnah. Tengok contohnya dia ISIS di Iraq dan Syria. Kalau baca buku-buku dia, memang ada dalil kenapa mereka ni kenapa orang-orang yang tak geng mereka kena bunuh dan sebagainya, ada dalil. Sebab tu pentingnya hari ini kita tekankan kita memahami Al-Quran dengan kefahaman yang sebenar. Kita rujuk pada ustaz-ustaz, janganlah kita main pandai-pandai tengok pada mereka authority, kepada mufti-mufti kita dan sebagainya. Yang ketiga, ciri-ciri orang bertakwa ialah ar-ridha bil qalil. Dia reda dengan perkara yang sedikit atau bersederhana. Bila kita sebut tentang ciri ketiga ni, dia macam berkait rapat dengan Ramadan. Sebab apa? Bila Ramadan ni antara hikmah Allah suruh kita berpuasa adalah untuk kita merasai kesengsaraan ataupun kekurangan yang saudara-saudara kita ada di luar sana. Kita sekarang ni alhamdulillah kita dapat makan, kita dapatlah sesukanya. Jadi dapat makan, walaupun mungkin makan kita tak semewah orang lain, tapi kita dapat makan. Berbanding di luar sana ada saudara-saudara kita yang tak dapat makan. So antara hikmah dia kita dapat sama-sama merasai. Jadi sebab tu kalau ikutkan saya secara peribadi, saya suka untuk berbuka puasa di masjid. Sebab apa? Sebab bila kita buka puasa kat masjid ramai-ramai ni, andai kata hari tu kita ada masjid sediakan makanan biasa, contoh kuih goreng, mihun goreng biasa, so yang datang pada hari tu tak kisah siapa-siapa pun makan benda yang sama. Orang tu susah ke, orang tu dia senang ke, orang kaya dan sebagainya, bila kita sama-sama kat puasa kat masjid, kita sama-sama merasa apa yang ada pada hari tu. Andai kata hari tu ada kambing bakar, ada makanan mewah, so sama-sama merasa. So kat sini saya rasa dia lagi menepati hikmah kenapa kita berpuasa, sama-sama kat puasa masjid. Bukan tak boleh nak buka puasa dekat tempat-tempat yang sedap mahal-mahal, boleh. Cuma kalau boleh kita kurang-kurangkan. Sebab apa? Hikmah kita berbuka puasa, kita berpuasa dan sebagainya adalah untuk kita merasai apa yang orang susah rasa. So kalau kita kata kita nak rasai, tiba-tiba kita buka puasa dekat tempat yang terlalu mahal dan sebagainya, selalu pula tu, so dia tak ada sampai objektif ataupun hikmah kenapa kita nak berpuasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat ialah istidad li yaumir rahil, bersedia untuk menghadapi hari akhirat. Kalau kita tengok ciri-ciri tiga yang pertama tadi, al-khauf minal jalil, a'mal bitanzil, ar-ridha bil qalil, kalau kita ada tiga-tiga ciri ni, secara automatik kita akan bersedia untuk menghadapi hari akhirat nanti. Jadi bila kita sebut tentang bertakwa, Sayyidina Ali sebut ada 4 ciri-ciri orang bertakwa. Bila dia kata aku bertakwa, dia mesti ada 4 ni. Takut pada Allah, dia mesti beramal dengan Al-Quran, beramal dengan As-Sunnah, dia mesti ada rasa sifat sederhana dan juga bersedia untuk menghadapi hari akhirat. Jadi tajuk kita pada malam ni adalah mengenai takwa dan juga keadilan. Apa kaitannya antara takwa ni dengan keadilan?
kaitan dia adalah Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qis wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu a'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Allah sebut dalam Quran tentang kaitan takwa tu dengan sifat adil. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kerana sikap adil itu sangat dekat dengan takwa. Allah sebut adilu hu aqrabu lit taqwa. Berlaku adil lah kerana dia dekat dengan sifat takwa. Jadi bila kita sebut tentang adil ni, dalam kepala kita ingat bila sebut adil mesti pemimpin, bila sebut adil mestilah ketua. Tak. Sebenarnya bila kita sebut tentang adil ni, dia melibatkan semua diri kita. Adil ni kalau baca dalam Quran, dia bukan sahaja melibatkan ketua. Allah sebut juga adil ni bila Allah sebut tentang timbangan, Allah sebut tentang hak anak yatim, Allah sebut tentang sifat adil. Allah sebut dalam memberikan hukuman juga, Allah sebut tentang sifat adil. Allah sebut dalam merayak anak pun ada, Allah sebut tentang sifat adil. Jadi sifat adil dan takwa ni antara benda yang tak boleh dipisahkan. Kalau disebut saya orang bertakwa, automatik dia mesti kena jadi seorang adil. Dia tak boleh dia bertakwa dan sama jadi orang zalim. Dan satu lagi Nabi sebut dalam Quran, dalam hadis Nabi sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ri'ayatihi. Setiap dari kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap pimpinan masing-masing. Dalam hadis yang Nabi sebut panjang, Nabi sebut sekurang-kurangnya kita ni, walaupun kita bukan pemimpin, tapi kita ada diri sendiri, amanah ni. So bila kita diamanah untuk jaga diri sendiri, kita kena jaga diri sendiri dengan adil. Jadi adil tu apa? Hari ni orang kata adil tu sama rata. Orang kata adil tu sekian-sekian. Adil tu bukan sama rata. Adil tu adalah memberi hak kepada tempat yang sepatutnya. Contohnya sini, kita ada dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Bila kita kata sebut berlaku adil kepada anak, bukan bermaksud sama rata. Kalau sama rata dia ibarat contoh, anak lelaki ni kita bagi baju Melayu, anak perempuan bagi baju Melayu, sama rata. Tak. Adillah kita meletakkan hak dia, memberikan hak kepada hak yang sepatutnya. Lelaki kita bagi baju Melayu, perempuan baju kurung. Itu adil. Bukan sama rata. Jadi orang Islam, sebab tu Allah sebut dalam Quran, Allah sebut setiap hari Jumaat khatib sebut ayat ni. Sebelum kita bangun nak solat Jumaat, khatib sebut innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan. Sebenarnya Allah menyuruh kita untuk berbuat baik dan menjadi adil. Jadi bila sebut tentang adil ni, dia ada macam-macam. Firstly Allah sebut adil dalam timbangan, wa aiful kaila wal mizan bil qis. Dan hendaklah kamu mensempurnakan segala sukatan dan timbangan dengan secara adil. Ini ayat untuk para peniaga. Bila sebut tentang peniaga, Allah juga suruh para peniaga untuk berlaku adil. Jangan kita ada timbangan. Sebab zaman dulu berniaga, diorang nak jual barang, diorang guna penimbang. Penimbang tu diorang letak pemberat kat sebelah, so jadi macam harga tu jadi mahal. Sebab tu Allah sebut dalam ayat lain dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang menipu dalam timbangan. Nampak? So pertama, adil bukan sekadar pemimpin, tapi pada penjual juga. Yang kedua, Allah sebut juga dalam Quran, dalam bab hakim, orang-orang yang memberikan satu pandangan atau satu hukuman. Allah sebut, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu nak memberikan satu hukum, maka hukumlah dengan adil. Benda ni ni direct kepada hakim, pemimpin dan sebagainya. Janganlah sebab seseorang tu dia saudara kita, seseorang tu dia dekat dengan kita, kita kata tak, dia betul. Sebab tu dalam satu ayat Nabi sebut, celakalah kepada orang-orang yang di mana orang-orang yang kaya-kaya saja yang didenda, orang-orang yang susah tak. Sebab tu bila kita sebut adil, susah sebenarnya. Sebab tu tengok dalam satu hadis lain, Nabi dia sebut antara tiga jenis orang yang doanya makbul. Pertama adalah pemimpin yang adil. Antaranya pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil ni, nak jadi pemimpin mungkin hari ni senang. Kita jadi pemimpin kawasan, jadi pemimpin perumahan dan sebagainya mudah. Tapi nak jadi pemimpin yang adil tu susah. Sebab sekarang ni kita mungkin boleh cakap, macam saya tak ada apa-apa jawatan kan, so saya macam, kita nak jadi adil, kena jadi adil. Mungkin senang cakap, tapi bila kita ada kat tempat tu, bila kita dapat jawatan tu, susah. Sebab tanggungjawab tak sama, sebab situasi dah berubah,
orang keliling. Lain lagi bila kedudukan kita tu ada kepentingan ataupun ada, contoh ada sign kita kuat kat situ, lagi susah. So sebab tu bila adil ni, bila seorang tu adil, Allah bagi kelebihan darinya, doa dia makbul. Tapi nak dapat adil susah. Tu yang kedua. Yang ketiga, adil dalam urusan anak yatim. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa in taqumu lil yatama bil qis. Dan apabila kamu mengendalikan urusan anak yatim, hendaklah berlaku adil. Dalam urusan anak yatim ini pun sama, sebab hari ni kita dengar banyak kes kat khabar, baca surat khabar kat media sosial, anak-anak yatim tak dapat pembelaan sewajarnya, harta dan sebagainya. Sebab tu penting, mereka ni dah kehilangan ibu bapa dari kecil dan sebagainya. Kemudian harta mereka pula tak diuruskan dengan baik. Ramai orang ambil kesempatan. Sebab tu pentingnya kita orang tekankan anak yatim, spesifik anak yatim. Sebab apa? Ya, memang mereka selalu jadi mangsa. Sebab tu Allah sebut berlaku adillah kepada anak-anak yatim. Yang ketiga, berlaku adil dalam melayan anak. Ada satu hadis Nabi sebut tentang ada seorang sahabat datang berjumpa Nabi, anak dia ramai, dia bagi hadiah dekat seorang anak je, tapi tak bagi hadiah dekat anak dia lain. So anak yang lain ni terasa, dan Nabi marah sahabat tu sebab kenapa tak bagi semua. Dia lain lah kalau contoh anak kita ada 5 orang, seorang tu exam UPSR, jadi cemerlang, tu tak masalah. Tapi kalau tiba-tiba tak ada apa-apa, kita bagi hadiah kat seorang je, lagi 4 orang kita tak bagi, tu tak boleh. Nabi larang. Nabi suruh kita adil kepada semua, adil kepada semua anak-anak kita. Dan satu lagi, seterusnya Nabi juga dalam Quran dia sebut tentang beradil dalam berkata-kata. Wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Dan apabila kamu berkata-kata dalam sesuatu, maka hendaklah berlaku adil, cakap benar, jangan tipu. Antara ciri-ciri Nabi sebut ada 3 ciri-ciri orang munafik lah, apabila dia berkata dia berdusta. So cakap betul-betul, jangan nipu. Jangan. Sebab apa? Ciri-ciri Nabi sebut berlaku adil dalam bercakap-cakap. So bila kita bercakap, kita menyampaikan maklumat, kena berhati-hati. Jangan sampaikan benda-benda yang tak hari ni tengok kalau kita tengok dekat dalam WhatsApp, dekat media sosial, banyak sangat benda-benda fitnah-fitnah tersebar. Sebab tu kita, orang yang buat jahat, yang sebar tu dah satu hal lah. Tanggungjawab kita pula untuk kita semak balik maklumat tu. Sebab hari ni orang dia tengok, maklumat ni, benda ni tak halal, padahal benda-benda tu halal je. Kata okey, makanan ni tak halal, dia terus viral sebarkan dalam grup WhatsApp. Jangan. Apa kata kalau contoh kita jumpa satu mesej yang pelik-pelik dalam grup WhatsApp tu, kita semak dulu. Contoh kadang-kadang dia kata okey, restoran ni jual daging babi, check dulu dekat dalam website, contoh dalam website Jakim dan sebagainya. Tengok restoran ni ada halal ke tak ada. Kalau dalam Jakim kata ada halal, insya-Allah ada. So kita percayakan lebih pada orang yang ada authority ni daripada khabar angin. Bahaya. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut cukuplah seseorang tu dikira sebagai seorang pendusta apabila dia menyampaikan semua yang dia dengar, tak semak. So berlakulah adil dalam cakapan kita, semak dan sebagainya. Jadi saya rasa masa pun dah mencumului. Jadi saya rasa sebagai kesimpulannya, bila kita sebut tentang nak menjadi orang yang bertakwa, kita kena tahu ciri-ciri orang bertakwa tu apa. Macam mana nak jadi orang bertakwa? Pertama, 4 tadi saya ulang balik ciri-ciri dia. Yang pertama, dia mesti takut kepada Allah. Yang kedua, dia mesti beramal dengan Al-Quran, beramal dengan sunnah. Dia tak boleh melawan. Kalau dia melawan dengan Al-Quran sunnah, mesti tak cukup bertakwa. Ketiga, dia mesti bersederhana, dengan berlebihan, jangan membazir dan sebagainya. Yang keempat, dia ada rasa untuk bersedia dengan hari pengakhiran. Jadi mudah-mudahan dengan baki Ramadan yang tinggal lagi dalam 2 minggu lebih ni, sama-sama kita tambahkan lagi semangat kita mengejar Lailatul Qadar. Dia tips nak dapat Lailatul Qadar ni senang je. Paling-paling kurang jangan tinggal tarawih. Jangan tinggal tarawih. Sebab apa? Lailatul Qadar tu dia bermula pada malam, Lailah, malam. Jadi bila sebut tentang malam tu bermula lepas solat maghrib, lepas azan maghrib, bulan malam. Jadi sekurang-kurangnya kalau nak dapat Lailatul Qadar, jangan tinggal tarawih. Itu tulas daripada saya. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.